Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi mi- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi kita bagi orang yang baru masuk ada lebih kurang 4-5 orang baru masuk, kita baca Manhajul Qawim ni serta dengan Hasyiah Tarmasi celup-celup. Bukan semualah baca semua, dah 7 tahun baca. Kita baca Hasyiah Tarmasi sekali, celup-celup. Dengan makna kita ambil gitu-gitu ya, bukan baca semua. Jadi lambatlah. Kita targetnya tahun depan bulan 10 khatam. Insya-Allah taala. Kalau perasan kita target 10 tahun 10 tahun dah. Bulan 10 khatam. Sebab apa? Sebab dia ada 7 jilid. Tarmasi ni 7 jilid. Setiap jilid itu saya target 2 bulan khatam. Nak bagi 2 bulan khatam, saya bahagikan muka surat Tarmasi itu kepada 60 lah. Sebab 2 bulan. Jadi bila bahagi 60 tu, dapatlah sehari kena baca 13 muka. Sebab tu kalau ikut, kalau perasan tu saya baca 13 ya. 13 muka. Sebab tu wallahualam. Gitu. 13 muka, 13 muka. Tarmasi punya. Supaya dapat target khatam 2 bulan 1 jilid. Jadi kalau tak ada Tarmasi tu, boleh buka PDF lah. Kalau boleh beli lagi bagus. Tu. وقال شيخ المصنف وقال شيخ الشارح والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, kata syarih Al-Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Masih lagi muqaddimah, tak habis-habis lagi. Muqaddimah kitab panjang betul, tak habis lagi tu, masya-Allah. Bila nak masuk taharah. Wahiyah, dan bermula dia syariah. Sebelum tu dia kata asy-syara'i'u jam'u syari'atin. Lepas tu apa itu syariah? Wahiyah, dan bermula dia syariah lughatan ay fil lughati. Kata muhasyi qauluhu wahiyah ay syari'atu. Tu ai dhamir dia. Ialah apa? Lughatan. Tengok muhasyi wa qauluhu lughatan mansubun ala al-hali. Mansub atas kerana dia itu hal. Ai halata kauniha kaunis syariah itu mundarijatan fil lughati, masuk pada perbahasan lughahnya. Tu takdir hal. Hala kauniha mundarijatan fil lughah ai fil alfadhil arabiyyati, yakni pada lafaz-lafaz bahasa Arab. Ataf ataupun kita i'rab dia ala tamyizi, atas kerana dia itu tamyiz. Dengan makna kita akan kata wahiyah, dan bermula dia syariah itu nisbah lughat. Tu nisbah lughat. Au ala naz'il khafidi, ataupun atas naz'il khafid, mencabut akan yang khafid, yang mengkhafatkan, iaitu amil khafat. Apa cabut akan amil khafat? Iaitu asalnya wahiyah fil lughati. Jadi fi tu amil khafat, kita cabut ke amil khafat jadi lughatan. Itu mansub ala naz'il khafid dipanggil. Tu ada pada perbahasan makhfudat akhir sekali. Tapi kitab Jurumiyah tak ada lah mansub al nazil khafid ni. Dalam Fawaqih ada, dalam Mutabimah ada. Apa maksud syariah? Masyra'atul ma'i. Masyra'atu al-ma'i, tempat keluar, tempat mengalirnya air. Tempat keluar ataupun tempat mengalirnya air. Itu masyra'atul ma'. Itu syarak.
Tu syariat dari sudut bahasa. Wa syar'an, ataf kepada lughatan, wa syar'an dan pada syarak, tu dia kata qauluhu wa syar'an atfun ala lughatan. Ataf atas lughatan. Ataf atas lughatan. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, apa dia? Ma syara'ahu Allahu, barang yang telah mensyariat akan dia akan ma oleh fa'il Allah Ta'ala. Kata muhasyi, ma syara'ahu Allah Ta'ala ialah ay alharahu wa awdahahu, ay Allah telah menjelaslah akan dia akan barang, ataupun menjelaskanlah, menzahirkanlah akan dia akan barang atas lidah ala alsinati rusulihi, atas lidah-lidah para rasul alaihimus salatu wassalamu. Li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Ibad jamak bagi abdun. Abdun, abdani, ibadun. Tengok muhasyi, li'ibadihi ay walau ghaira hadhil ummati, ay walau kanat ibaduhu, itu ghaira hadhil ummah, walaupun adalah hamba-hambanya itu bukan ini umat. Bukan ini umat apa? Umat Nabi SAW lah. Maknanya umum lah, segala umat lain, bukannya umat Nabi je. Apa yang ma tu bayan minal ahkami, daripada segala hukum hakam. Kata muhasyi, qauluhu minal ahkam bayanun lima syara'ahu Allahu. Bayan, penerangan daripada barang yang mensyariat akan dia akan barang oleh Allah. Dia itu jam'u hukmin, ahkam itu jamak bagi lafaz mufrad hukum. Apa hukum? Wa huwa, dan bermula dia hukum itu khitabullahi ta'ala, iaitu percakapan khitab Allah Ta'ala, al-muta'alliqu, yang bersangkut paut ia khitab tadi, bi fi'lil mukallafi, dengan fi'il mukallaf, perbuatan mukallaf, min haitsu innahu innal mukallaf mukallafun, dari sudut bahawasanya mukallaf tu mukallaf. Ni kalau mengaji usul fiqh ni kena i'tirad banyak sikitlah sini. Kita tak faham lah. Min haitsu innahu mukallaf ni kena tambah bihi ke tidak? Apa kesan dia? Min haitsu innahu mukallafun ke mukallafun bihi? Kalau mukallafun bihi, apa beza dengan mukallafun? Ada bahas panjang. Kena mengaji syarah Jam'il Jawami'. Kita tak bahas sinilah. Jadi itu maksud syariat. Itu apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya daripada segala hukum-hukum syarak. Fal idafatu, maka bermula idafat. Yakni idafat apa? Kata muhasyi, qauluhu fal idafatu ay idafatu syara'i'i ila Islam. Maknanya alif lam tu ganti pada mudhaf ilaih mahdhuf, iaitu idafat syara'i kepada Islam. Kan matan tersebut syara'i'il Islam. Idafat tu, idafat itu bayaniyatun, ialah untuk menerangkan. Bayaniyah, bila kata bayaniyah seolah-olah gini, asy-syara'i'u huwal Islam. Asy-syara'i'u huwal Islam. Syariat itu ialah Islam. Kata muhasyi, qauluhu bayaniyatun. Okey. Muhasyi kata, yang syarih kata bayaniyatun tu fihi nazarun, adanya kritikan sikit. Kenapa? Idzil masyhuru, kerana masyhurnya annal idafata al bayaniyata, bahawasanya idafat dengan makna bayaniyah ni, ay yakuna bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi, bahawa adalah antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu umumun wa khususun wajhiyun. Ada umum khusus wajhi. Ada umum khusus wajhi. Ka khatami hadidin, seperti khatam hadid. Dia khatami hadidin, seperti khatam hadid. Khatam hadid ni umum khusus wajhi, iaitu bukan semua khatam itu besi, bukan semua besi itu cincin. Tu umum khusus min wajhin. Kalau umum khusus mutlak macam Rasul dengan Nabi, bukan semua Nabi itu semuanya Rasul, tak semua Rasul Rasul itu semuanya Nabi, tak semua Nabi itu Rasul. Itu umum khusus mutlak. Kalau umum khusus wajhi, tak semua besi itu cincin, tak semua cincin itu besi. Tu maksud dia. Kebiasaannya begitulah dia panggil idhafat lil bayan, kerana ada alaqah umum khusus wajhi. Di sini tak ada. Mana ada umum khusus wajhi syara'i dengan Islam tu? Illa, melainkan ayyuqalah, melainkan dikatakan al-muradu bil bayaniyati, perkara yang dikehendaki dengan bayaniyah itu ialah kaunu tsani mubayyinan lil muradi minal awal, keadaan yang kedua itu menerangkan bagi perkara yang dikehendaki daripada lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama syara'i', lafaz yang kedua al-Islam. Jadi nak kata murad bayaniyah itu ialah keadaan yang kedua. Mana Islam itu menerangkan murad makna yang pertama, lafaz yang pertama, iaitu syara'i', iaitu
itu asy-syara'i'u huwal Islam. Nak menerangkan syara'i' itu apa? Oh, syara'i' itu syariat, syariat itu Islam. Nak kata itulah bayannya. Okey. Habis. Au bima'na lami. Tu fal idafatu bayaniyatun ataf au bima'na lami, ataupun idafat dengan makna lam. Wahwa, dan bermula dia apa? Bermula dia idafatul syara'i' ila Islam bimakna lam itu aula, terlebih aula ay aula minal bayaniyah, daripada kita katakan dia idafat lil bayan. Tu. Maka dia kata Muhasyi au bima'na lami wa huwa aula, qala fi syarh al-arba'in, telah berkata dalam syarah al-arba'in. Mana syarah al-arba'in? Dalam Fathul Mubin lah, Imam Ibn Hajar. Bi ayyurada, dengan bahawasa dikehendaki bisyara'i, dengan syariat-syariat itu ialah al-ahkamu. Nak maksudkan ialah hukum-hukum. Wa biddini, dan dengan agama itu nak maksud dia ialah al-millatu wal islamu. Millah dan juga Islam. Bila kata agama tu merujuk kepada millah dan Islam. Bila kata syariat itu merujuk kepada hukum-hukum. Habis titik. Kemudian kenapa dia kata ni ilat bagi kata kenapa dengan makna lam? Idil Islamu, kata Muhasyi, ta'lilun li aulawiyati kaunil idafati bi makna lam. Ini merupakan sebab ilah bagi keutamaan keadaan idafat itu dengan makna lam. Kenapa aulanya dengan lam, idafat dengan makna lam? Idil Islamu huwa linqiyadu, kerana bermula Islam itu huwa dhamiru faslin khabar, al-inqiyadu ialah patuh, walistislamu, dan menyerah diri. Patuh juga dipanggil. Kata Muhasyi, qauluhu huwal inqiyad ayil khudu', tunduklah. Tunduk dan patuh. Kita gitu lah. Tunduk dan patuh. Al-istislam ni serah diri. Kama fil mukhtar, ay kama fil mukhtar as-sihah. Qauluhu wal istislamu, istislam pula, ay al-idh'anu zahiran, mengaku secara zahir. Itu istislam. Lianna al-istislam al-batiniyah, kerana istislam serah diri kok batin tu huwal iman, ialah iman. Kadza fil amiri, seperti itulah yang disebutkan dalam al-amir, yakni hasyiah al-amir ala ithafil murid syarah jauharatit tauhid. Qala, telah berkata al-amir itu, wal idh'anul zahiri, bermula pengakuan yang bangsa zahir itu, yahsulu bin nutqi bisyahadataini, hasil ia idh'an yang zahir itu dengan mengucapkan dengan dua kalimah syahadah. Itu satu. Dan juga hasil wa bi ayyas'ala 'anis salah, dengan bahawa yus'ala dengan bahawa ditanyakan akan dia akan seorang itu 'anis salah, tentang sembahyang. Masalan, contohnya, fayaqulu wajibatun, maka dia berkata wajib sembahyang tu. Tu Islam tu. Walakinnal islama, tetapi Islam itu al-mu'tabaru bisyahadataini ala ma sabaq, diiktibar, dikirakan akan Islam itu dengan mengucapkan dua syahadah seperti mana yang telah lalu. Wa min thamma, dan kerana itulah lazimal khilafu, lazimlah oleh khilaf, halil islamu syartun fil iman, adakah Islam itu syarat bagi iman, au syatruhu syatrul iman, ataupun Islam itu merupakan juzuk bagi iman. Ni khilaf. Islam itu syarat bagi iman ke atau juzuk iman? Syarat bagi iman lain, juzuk bagi iman lain. Bila kata juzuk bagi iman, maknanya kalau dia tak Islam, tidak akan sah iman. Afadahul ujhuri, telah beri faedah akan ini qaul li al-ujhuri. Jadi khilaf antara Islam itu syarat ke atau syatrul iman. Dia panggil idza iftaraqa ijtama'a, idza ijtama'a iftaraqa. Apabila kita ijtama'a, himpunkan, kita sebut dua-dua Islam dan iman, iftaraqa, maknanya beza. Islam lain, iman lain. Idza iftaraqa ijtama'a, apabila kita sebut salah satu ya, Islam ataupun iman, masuk sekali Islam, masuk sekali iman. Tu Baris wa tu'arrifu asy-syari'atu wa tu'arrafu asy-syari'atu, dan ditarifkan akan syariat itu naib fa'il aidan juga. Kata Muhasyi, qauluhu wa tu'arrafu asy-syari'ah bi fathir ra al-musyaddadati mabniyan lil maf'uli min at-ta'rif. Tu tak apa tu. Qala Sayyid Al-Jurjani, kata Sayyid Al-Jurjani, at-ta'rifu, ta'rif itu apa? Ibaratun an zikri syai'in, menyebut ta'rif itu kena kepada dapat faham daripada menyebut sesuatu, yastalzimu, yang melazimi ia sebut sesuatu itu, yang melazimi ma'rifatu syai'in, menyebut sesuatu yang melazimi mengetahuinya sesuatu tu, ma'rifata syai'in akhar, mengetahui sesuatu yang lain. Bila sebut
insan dia tahu benda lain. Apa? Hayawanun natiq. Dia faham lagi tu. Intaha, habis ayat at-ta'rifat, kita at-ta'rifat dia. Wa yusamma aidan al-mu'arraf wal qaul asy-syarih. Al-mu'arrif wal qaul asy-syarih. Al-mu'arraf tu yang didefinisikan. Al-mu'arrif tu definisi itulah. Wal qaul asy-syarihi wal qaul asy-syariha dan qaul asy-syarih. Ni mantik ni, qaul asy-syarih ni dipanggil panggilan definisi. Al-mu'arrif atau al-qaul asy-syarih. Qala Syekh Al-Mallawi, kata Syekh Al-Mallawi, wa mu'arriful asya, pentakrifan sesuatu itu, ma yaqtadi tasawwuruhu aw imtiyazuhu an ghairihi, ialah barang yang membawa dengung, yang memberi faham ia oleh tasawurnya, menggambarkannya barang, ataupun membezakannya barang daripada selainnya barang. Tu. Jadi dapat beza sesuatu tu, mana dia kenal lah takrif sesuatu tu. Kal haddi indal usuliyina, seperti had takrif di sisi ulama usuluddin. Usuliyin usuluddin. Usul fiqh. Intah, habis. Kemudian dia kata fal haddu wat ta'rifu indahum bi ma'nan wahidin. Had dengan takrif tu satu makna sahaja. Wa huwa, iaitu al jami'u wal mani'. Jami' mani'. Itu ikut syarat mantik lah, ada kena jami', ada kena mani'. Contohnya hayawanun natiq, dia takrif bagi insan. Hayawanun tu jami', kerana dia menghimpunkan habis semua zebra, harimau, benda-benda yang hayawan yang mempunyai hayat. Lepas tu dia faslun, dia ada fasal yang mani', iaitu natiq. Bila sebut natiq, maka terkeluarlah binatang-binatang lain, kerana dia bukan natiq. Hak tu mani' dia, jami' dia pada hayawan, mani' dia pada natiq. Okey. Sawa'un kana bidzatiyah, sama ada dengan zatiyah, dengan zati, dengan diri dia, au bil aradiyah, ataupun dengan aradi. Ni kalau mengaji mantik dahulu ni, ada arad an, arad khas. Kita mengaji dah mantik dah faham. Ada arad am, arad khas. Kalau arad khas lebih khususlah, dia takrifkan sesuatu tu dengan sesuatu sifat dia. Contoh kita kata al-insanu dhahikun. Contohlah, insan itu dhahik. Kita takrifkan insan itu bukan hayawanun natiq, tapi dhahik. Tu takrif secara aradi. Cuma arad tu arad am, arad khas, kena tengok baliklah. Kalau arad am ni dengan maksud hayawan, semua hayawan tu bersifat dengan apa yang kita takrifkan insan tu. Contoh kita kata al-insanu masyian. Takrif insan tu ialah yang berjalan. Yang berjalan tu, itu arad am tu. Sebab apa? Sebab dia bukan khusus kepada insan, bahkan binatang pun jalan juga. Kalau arad khas, contoh kita kata al-insanu qabilul ilmi. Insan itu adalah orang yang menerima ilmu. Bila menerima ilmu tu arad khas bagi dia. Sebab binatang lain tidak boleh menerima ilmu. Tu dengan aradi. Habis. Aidan juga kata muhasyi, aidan ay kama tu'rafu bima syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi minal ahkam, kama tu'arrafu lah. Kama tu'arrafu ay tu'arrafu syariah, seperti mana ditakrifkan syariah itu, bima syara'ahu Allah, dengan barang yang telah mensyariat akan barang oleh Allah, li'ibadihi, li'ibadillah minal ahkam. Wa aidan itu masdaru adha. Masdar bagi lafaz adha, idza raja'a, apabila kembali ia. Itu maksud dia. Li'annahu raja'a lit-ta'rif, kerana mengembali ia musannif kepada ta'rif yang dulu. Wa huwa imma maf'ulun mutlaqun hudhifa 'amiluhu, dia tu aidan tu nak i'rab dia maf'ul mutlaq yang dihazafkan amil dia, au bi makna ismuhu, ataupun dengan makna ismil fa'il, dengan makna ismil fa'il, halun, hal, hudhifa 'amiluha, yang dihazafkan akan amilnya amil hal, wa sahibuha, dan sahib hal. Sama ada ta'rif, sama ada kita i'rab hal ataupun maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf, taqdiruhu adhi'u aidan. Kalau hal kaunihi aidan. Tu. Wal awwalu aula, tapi yang pertama iaitu i'rab sebagai maf'ul mutlaq lebih utama, kerana liqillatil hadfi, kerana sedikit hadaf. Kita kata dah kaedah, ma la yahtaju ila taqdir aula mimma yahtaju ila taqdir. Benda yang tak berhajat kepada takdir itu lebih aula daripada berhajat kepada takdir. Jadi kalau takdir itu lebih banyak, lagi tak aula. Kalau sikit, lagi aula. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, aidan bi annaha, dengan bahawasanya syariah itu khabar wad'un, sifat, ilahiyun saikun, sifat lagi. Bahawasanya syariat itu syariat, tu dia muhasyi sebut bi anna syariah wad'un, kata muhasyi ay mawdu'un. Fal masdaru bi makna ismil maf'ul, maka begitu makna masdar itu dengan makna isim maf'ul lah. Wad'un tu masdar, mawdu' itu ditafsirkan mawdu' dengan mana isim maf'ul. Yang mana dengan bahawasanya syariat itu wad'un,
suatu yang diletakkan, ilahiyun yang bangsa ilahi, ay mansubun ilal ilahi, ila ilah, tu dia sebutlah nisbatun ay mansubun ila ilah, kharajal wad'u al-bashari, maka keluarlah perletakan manusia, yang bangsa manusia. Sa'iqun, qauluhu sa'iqun ay ba'ithun wa hamilun. Sa'iqun tu dengan mana? Yang membangkit, yang membawa. Li'anna al-mukallafa, kerana bahawasanya mukallaf idza sami'a ma yatarattabu ala fi'lil wajibi, apabila mendengar ia mukallaf akan barang yang berlaku ia barang atas perbuatan wajib, min thawabi, daripada apa barang yang yatarattabu ala fi'li wajib, barang yang terjadi apabila berlaku wajib, apa dia? Minats thawabi, daripada pahala. Apabila mukallaf dengar je buat benda wajib ni dapat pahala, au ala fi'lil harami minal iqab, ataupun membuat suatu perkara yang haram tu dapat dosa, insaqa, maka membawa ia mukallaf itu ila fi'lil awal, iaitu fi'lil amr, wa tarkil thani ay wa tarkin nahi, ya, membuat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itu asal lah mukallaf. Tapi kita ni kalau ikut yang haram, sebab apa? Sebab ikut nafsu. Wala'iyadzubillah. Kemudian dia kata bi annaha wad'un ilahiyun sa'iqun li dhawil uquli, yang membawa bagi orang-orang yang punya akal. Qauluhu li dhawil uquli ay ashabil uqulis salimati minal kufri. Itu maksud al-uqul, iaitu pemilik akal-akal yang selamat ia akal-akal itu daripada kekufuran. Kufur ni asal maknanya tutup. Al-uqul bi ikhtiyarihimul mahmudi, dengan pilihan mereka itu, al-ibad, sifat al-mahmudi, yang dipuji akan dia, akan ikhtiar mereka itu, ikhtiar mereka yang dipuji itu, ila ma yuslihu ma'asyahum, kepada barang yang membawa, yang membaiki ia, yang membawa kebaikan ia barang akan kehidupan mereka itu ibad, wa ma'adahum ataf ma'asyahum, dan kehidupan selepas mereka itu ibad. Ma'adahum ay akhiratahum, qala fil mukhtar, telah berkata dalam mukhtar sihah, wal ma'atu bil fathi ay bi fathil mim, dengan fathah mim lah ma'ad. Al marji'u wal masiru wal akhiratu, dengan mana marji' tempat kembali, wal akhiratu tempat akhirat lah. Ma'adul khalqi, akhirat tu pula ma'adul khalqi, tempat kembali segala makhluk. Intaha mukhtarus sihah. Wa ta'alluma, atau sana. Sebelum kita tengok wa ta'alluma tu, tengok tambihan ni. Ini dua tambih. Tengok tambih pertama je. Al-awwalu dzakara fi ithafil murid, telah menyebut oleh Syekh Abdul Salam dalam kitab Ithaful Murid Syarah Jawharatul Tauhid, anna syari'ata, bahwasanya syariat itu, tanqasimu ila amin wa khasin, terbahagi ia syariat kepada am dan khas. Qala ba'dul muhaqqiqin, telah berkata oleh sebahagian muhaqqiqin, fal awwalu, maka yang pertama iaitu am, ka syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti syariat nabi kita. Syariat nabi kita umum segala makhluk. Wathani, dan yang kedua iaitu khas, ka syariati Isa alaihissalam, untuk umat dia. Kita tak boleh pakai dah syariat Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam nikah seorang tu. Syariat dia nikah seorang. Musa kena boleh nikah tanpa had. Nabi SAW suruh kita nikah 4 tak boleh lah ikut. Yang 4 nikah 4, dan syariat Nabi SAW ni umum, kena pada semua. Untuk umat sekarang, tak khusus pada puak-puak tertentu. Kalau Nabi Isa untuk umat dia, Nabi Musa untuk umat dia. Qala al-allamah al-amir wa huwa ahsan, tafsiran syariat kepada am dan khas inilah lebih baik, min qauli Syekh Al-Malawi, daripada perkataan Syekh Al-Malawi. Dia kata al-am itu ilmu tauhid, wal khas tu ilmu al-ahkamil far'iyah. Wa ka'annahu, dan seolah-olahnya Imam Malawi itu lahidun, terselar ia, anna tauhid, berpendapat bahawasanya tauhid itu amun fi jami'il milad, tauhid itu umum pada keseluruhan agama. Setiap agama ada tauhid dia. Wa ammal far'iyah, maka adapun furu' dia, falikulli ummatin, maka bagi setiap umat itu, fiqhun, ada fiqh, ya khusuha, yang khusus ia fiqh akan kulli ummah tu. Intaha. Jadi dia kata, Syekh Al-Amir kata, lebih baik kita terjemahkan syariat itu terbagi pada am dan khas, dengan mana am itu syariat Nabi kita, khas tu seperti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Lebih baik daripada kita kata seperti pandangan Imam Malawi, am itu makna ilmu tauhid, khas itu dengan mana ilmu ahkam syar'iyah. Okey, habis. Wa ta'alluma ma'rifati jami'i ahkamih, dan wajib ataf ta'alluma dulu tu lah. Wa ta'alluma, dan belajar akan mengetahui jami'i ahkami sahihil muamalati, mengetahui sekalian hukum-hukum sahihnya muamalat. Sahihnya muamalat.
muamalat lah, kesahihan muamalat. Jangan bagi fasid, kena belajar hukum-hukum nak muamalat. Wal munakahati ataf muamalat, dan munakahat, wal jinayati dan jinayah. Kata Muhasyi, qauluhu wal munakahati wal jinayati ay wa nahwiha, dan seumpamanya lah, kal da'wa, seperti mana dakwa, wal i'taqi, dan memerdekakan. Wa ma yata'allaqu bi kullin ay bi kulli wahidin minal muamalati wal munakahati wal jinayati wa ghairihima wa ghairiha. Tu. Dan barang yang bertakluk, yang bersangkut paut, ia barang dengan setiap suatu, tu atfun ala sahih. Dia ataf pada sahih lah. Iaitu apa? Wa ta'alluma ma'rifati jami'i ahkami sahihil muamalah, dan juga wa ta'alluma ma'rifati jami'i ahkami ma yata'allaku bikullin. Apa yang berkait dengan munakahat, muamalat dengan jinayat, tu kena belajar. Dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wa fasidiha wa fasidil madhkurati, kata Muhasyi. Dan yang fasidnya fasid yang tersebut tadi, iaitu minal muamalah wal munakahah wal jinayah. Wa innama wajaba 'alal kafati, dan hanya wajib ia atas seluruh. Tu kafah tu ay 'ala jami'il mukallafin, atas sekalian mukallaf. Wajib atas setiap mukallaf. Zalika fa'il, zalika, kata Muhasyi, ay ta'allumus syara'i, mempelajari akan ilmu-ilmu syariat. Wa sahihil muamalati wa fasidihi, dan kesahihan muamalat dan kefasidannya muamalat. Qauluhu apa? Zalika, wajib itu ainan au kifayatan, sebagai wajib fardu ain ataupun wajib kifayah. Wajib kifayah untuk masyarakat, wajib fardu ain setiap orang. Kata Muhasyi, qauluhu ainan au kifayatan ay lima alimta, kerana barang yang telah engkau tahu, annal asahha, kerana pandangan yang asah, indal jumhuri, di sisi ulama jumhur, khilafan li ibn Subki, beza dengan ulama Ibn Subki, annal mukhatab, kita dah lepas dah sebut fardu kifayah ni khitab dia pada setiap orang ke ataupun sebahagian orang. Khilaf. Jumhur kata setiap orang. Ibnu Subki kata dah sebahagian orang dia kata annal mukhatabah, ni pandangan jumhur, bi fardil kifayati, mukhatab dengan fardu kifayah itu al-kull, ialah al-kullu, semua orang. Wa in saqatal haraju, meskipun telah terputus oleh kepayahan taklif itu, anhum, daripada keseluruhannya, bi fi'lil ba'di, dengan sebahagiannya yang buat. Wa huma, dan kedua-duanya ainan kifayatan tu mansubani, dinasabkan akan dia alal maf'uliyatil mutlaqah, atas sebab dia itu maf'ul mutlaq, ai wujuba ainin au wujuba kifayatin. Dia bahasanya wujuba tu dia punya maf'ul mutlaqnya, ni ainin kifayatin tu dia mudhafnya, tapi disebabkan kita hazah wujub tu, jadilah dia itu ainan, tempat ganti pada maf'ul mutlaq, jadi ainan wa kifayatan. Kenapa kena belajar tu? Li ta'rifil halal wal haram, itu kelematan. Li ta'rifi, kata musannif, kata syarih, ai ma'rifati. Ta'rif ni arrafa yu'arrifu ta'rifan, makna dia mutaaddi, seseorang memberitahu. Ma'rifah ni kita yang tahu. Beza. Jadi di ta'rif itu kenapa? Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu li ta'rifi ay ma'rifati, asyara bihadha tafsira, memberi isyarat oleh syarih dengan ini tafsir, ila annal murada bi ma'rifatul insan, bahawa yang dikehendaki ialah insan itu mengetahui li nafsihi, bagi dirinya, la i'lamil ghair, bukannya dengan sebab pengetahuan, pemberitahuan orang lain. Dia itu wajib belajar supaya dia tu tahu, bukan supaya orang lain memberitahukan dia. Faham? Dia belajar, wajib belajar tu supaya dia tahu halal haram, bukan supaya orang lain bagi tahu dia halal haram, kan? Okey. Fata'rifu masdarun muta'addi. Masdarun muta'addi, ta'rif itu masdar bagi fi'il muta'addi, musta'malun fil lazim, digunakan akan dia akan ta'rif itu fil lazim, pada fi'il lazim. Sebab tu makrifah tu lazim lah, dia yang mengetahui, bukan diberitahukan orang, bukan orang memberitahu. Ta'rif ni mengiklankan, memberitahukan oleh orang lain akan seseorang, itu muta'addi. Kalau makrifah, dirinya itu tahu, dirinya itu tahu halal haram, itu yang wajib. Hasil daripada belajar halal haram, bukannya hasil belajar hukum hakam tu supaya orang lain, mesti orang lain bagi tahu kita, tak, supaya kita tahu hukum tu, bukan supaya orang lain bagi tahu kita hukum tu, kan? Beza tu. Kemudian kata musannif, al halal syamili lil wajibi, ya, mengetahui akan perkara yang halal,
mengetahui akan perkara yang halal. Jadi makrifah ni diri dia mengetahui, bukan orang memberitahu dia. Takrif tu orang yang beritahu akan dia akan halal dan haram. Tak, makrifah ni mengetahui ia diri sendiri, mengetahui akan halal dan haram, bukan supaya orang lain beritahu dia, bukan. Ma'rifatil halali asyamili, sifat halal yang merangkumi ia, lil wajibi, akan perkara yang wajib. Boleh kata lam zaidah lah. Merangkumi ia halal itu akan yang wajib. Wal mandubi ataf, dan diperkara disunatkan. Wal mubahi dan mubah. Wal makruhi dan makruh. Wa khilafil aula dan khilafil aula. Semua dipanggil halal. Al haram seorang saja haram. Fawaid situ. Maka kata muhasyi, kata dia al halal asyamil fal halalu mushtarakun baina hadhil khamsah. Halal itu dikongsikan antara lima ni, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, khilafil aula. Qauluhu lil wajib, kata musannif lil wajib huwa lughatan al-thabitu was-saqitu. Sabit dan saqit. Sabit itu sabit lah, saqit itu yang gugur. Wastilahan istilah min haitsu wasfuhu bil fardiyah, dari sudut menyifatkannya wajib itu dengan fardu ialah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala akan atas perbuatnya barang dan diberi siksa atas meninggalnya barang. Qala fi Zubat, telah berkata oleh Ibn Ruslan dalam Zubat dia, fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihi al-iqabu. Fal fardu, maka bermula yang fardu itu ma fi fi'lihi al-thawabu, ialah barang yang pada perbuatnya barang itu dapat pahala. Kadza ala tarikihi al-iqabu, begitu juga atas meninggalkannya, yang meninggalkannya barang itu ialah al-iqab. Kalau tinggal benda wajib fardu ni dapat iqab. Qala fi jam'il jawami', telah berkata dalam kitab jam'il jawami', wal fardu wal wajibu mutaradifan, fardu dan wajib itu sama makna. Khilafan li Abi Hanifah, khilaf dengan Abi Hanifah. Qala syarih al-muhaqqiq fi nafihi taradufahuma, pada penafian Abu Hanifah terhadap samanya fardu dengan wajib. Haitsu qala, sekira-kira Abu Hanifah berkata, hadzal fi'lu in thabata bidalilin qat'iyyin, ini perbuatan apabila sabit dengan dalil yang qat'i kal Quran, seperti Quran, fahuwal fardu, maka dia fardu. Ni apa ni faham tu beza ni. Kalau sabit yang dalil qat'i Quran, iaitu fardu. Ka qiraatil Qur'ani fi sholati thabitati, seperti membaca Quran dalam sembahyang yang sabit biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Quran. Au bidalilin dhanniyin, ay hadzal fi'lu in thabata bidalilin dhanniyin ka khabaril wahid fahuwal wajib. Kalau dalil dhanni, dilalah dia dhanniyah, maka fahuwal wajib, maka wajib. Bukan. Kalau dalil dia qat'i seperti Quran, maka buat dia itu fardu. Kalau dalil itu dhanni, maka dilalah. Kalau dalil itu dhanni seperti khabar wahid, iaitu khabar yang tak sampai tahap mutawatir, maka dia itu kira wajib. Ka qiraatil Fatihah, seperti baca Fatihah, fi sholati tsabitati, yang pada sembahyang yang sabit ia bi hadits sahihain, yang sabit daripada hadis sahih Bukhari sahih Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sama sekali sembahyang bagi orang yang tak membaca Fatihah kitab. Fayathamu bi tarkiha, dosa juga orang yang meninggalkan Fatihah. Wala tafsuru bihi salatu, tapi tak rosak sembahyang dia. Itu tak batal sembahyang dia. Bi khilafi tarkil qiraah, beza dengan kalau meninggalkan bacaan dosa lagi pula, tak sah sembahyang. Tu Imam Abu Hanifah. Intaha al-Badru Tali' fi halli jam'il jawami'. Al-Badru Tali' ni siapa? Syarah mahalli rasanya. Sebab itlaq syarah ni biasanya mahalli. Tak ingat kita. Jadi manduban, kata muhasyi, wal mandub huwa lughatan al-mad'u ilaih, yang membawa kepadanya. Kepada al. Al tu al-mausuliyah. Qauluhu wal al-mubah wa lughatan al-muwassa'u fihi, yang diluaskan padanya pada al. Wastilahan, dan pada istilah min haitsu wasfuhu bil ibahah, dari sudut persifatannya dengan ibahah, persifatannya mubah itu dengan ibahah, harus ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu alaihima ala fi'lihi wa tarkihi, barang yang tidak diberi pahala membuatnya atau meninggalnya, dan tidak diberi dosa, tidak diberi siksaan atas meninggalnya dan perbuatnya dan tinggalnya. Ai ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqab, dan barang yang tidak bertakluk bagi setiap satu daripada perbuatnya atau meninggalkannya, thawabun wala iqab, pahala ataupun dosa, tak ada apa.
Wa khilaful aula qauluhu khilaful aula wa huwa ma nuhiya an fi'lihi, barang yang dilarangkan daripada perbuatnya barang, nahyan akan sebagai larang, ghaira jazimin yang tidak jazim, wa ghaira khasin yang tidak khas. Mana makruh itu dia nahyan yang ghaira jazimin juga tapi khas. Khilaful aula tidak khas. Wal haramu huwa lughatan khilaful ibahah, beza dengan ibahah. Wasilahan min haitsu wasfuhu wasful haram bil hurmah, dari sudut pensifatannya yang haram tu dengan hurmah, ialah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi, barang diberi pahala atas meninggalkan benda haram tapi imtithalan, meninggalkan benda haram kerana Allah Ta'ala, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberi seksa atas membuatnya yang benda haram. Qala fi Nazmiz Zubat, telah berkata oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Nazm Zubat dia, ammal haramu fathawabu yasulu litarikin wa athimun man yaf'ulu man yaf'alu. Ammal haramu, adapun bermula yang haram, fathawabu, maka pahala itu yahsulu, hasil ia, litarikin, bagi orang yang meninggalkan benda haram itu, wa athimun, dan orang yang dosa itu, man yaf'alu, ay man yaf'alu al-harama, orang yang melaksanakan benda haram. Tu habis. Wal harami, dan haram ataf kepada al halal, untuk mengetahui dirinya itu akan halal dan haram. Hatta yuf'al al halalu wa yujtanab al haramu, sehinggalah dilakukan akan yang halal, naik fa'il, dan ataf yuf'alah, dan dijauhkan akan haram. Kata muhasyi, hatta yuf'al al halala bi bina'i yuf'alu lil majhul, bina' yuf'alu atau majhulah, bina' fa'il dipanggil, bina' naik fa'il, bina' naik fa'il, betul? Wal halal naibu fa'ilihi, halal tu naibu fa'il. Wa hatta, dalam perkataan hatta itu, yuhtamalu anna hatta tafri'iyatun, diihtimalkan sama ada hatta ni boleh berlaku tafri' bimakna al-fa', dengan makna fa'. Jadi fa tu fa tafri' lah, hatta tu hatta tafri' dipanggil. Fal fi'lu, maka kalau begitu, fal fi'lu ba'daha ba'da hatta marfu'un, fi'il selepasnya itu marfu' lah, maka dibaca yuf'alu lah, tak baca yuf'ala. Tadi kita baca yuf'ala kan. Ada wa yuhtamalu anna hatta ta'liliyatun bi makna lam, dan diihtimalkan bahwasanya hatta itu ta'liliyah dengan makna lam, maka kalau begitu fal fi'lu ba'daha mansub. Tu kita baca mansub, mana kita atas berlaku atas ta'liliyah, lam ta'lil. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yujdarmul haram, habis. Wa fi nusqatin, wa fi nuskhatin, dan pada satu nuskhah, ay akharin akhara, nuskhah yang lain, minal harami, dia kata minal haram, ay wa yujtanabu minal haram, gitu. Ay liyatamayyazal halalu tayyibu, ialah kerana untuk membezakan oleh untuk supaya terbezanya oleh halal yang baik, minal haramil khabithi, daripada haram yang tercela, yang buruk. Wa ja'ala ma'ala, dan menjadilah ia wa ja'ala, ay wa ja'ala Allah, kata muhasyi, atfun ala farada, fahuwa sillatul mausul aidan, atah pada farada, alladhi faradallahu alaina, alladhi ja'alallahu ma'ala, akan ma'ala ay aqibata, akan pengakhiran man, orang tersebut, akan pengakhiran man, orang yang alima dzalika, mengetahui ia man, dzalika, akan demikian itu, maf'ulun bih. Demikian mana kata muhasyi, ay ma dzukira min syara'i'il Islam, barang yang tersebut daripada syariat Islam, wa sahihin, wa sahihi nahwil muamalati wa fasidiha, dan kesahihan umpama muamalat dan kefasidannya. Tahu hak tu. Wa amila bihi, dan beramal dengannya, ai bi ilmihi, dengan ilmunya itu. Al khududa maf'ulun bih, yang kedua maf'ulun bih, akan masuk fi daris salam, pada syurga yang bernama Daris Salam. Qauluhu fi Daris Salam hiya ismun min asma'il jannah, dia itu satu nama daripada nama-nama syurga. Tengok nombor 2 tu, dia kata athaniyatu, turun bawah sikit ada ditulis athaniyatu jannatu mirathin yanaluha kullu man dakhala al jannata minal mu'minin. Mendapat akan jannatul mirath ni, nama jannah mirath, nama dia syurga jannatul mirath, oleh orang yang masuk syurga di kalangan orang mukmin. Wahiyal amakinul lati kanat muayyinatan li ahli an-nar law dakhaluha, iaitu tempat-tempat yang tertentu bagi orang-orang ahli neraka apabila masuk ke dalam syurga. Orang mukmin yang masuk syurga, yang masuk neraka dulu, masuk syurga, namanya jannatul mirath.
Kemudian kata syarih ala asarri halin, masuk syurga tu pula ala asarri halin wa ahnihi halin. Wa asarri halin wa ahnihi wa ahnihi ay ni'i wa ahnihi halin. Halin ni boleh muzakkar, boleh muannas. Kata Hashmawi, muannas lebih afdal. Atas sebahagi, atas keadaan yang paling bahagia, wa ahnihi, dan keadaan yang paling senang sekali masuk syurga. Min ghairi kadarin, tanpa ada kekeruhan, tanpa ada kesusahan, yusibuhu, sifat kadarin yang menyusah ia kadarin itu dia akan seorang fi qabri man tadi, akan kubur nyonya orang yang alimah tadi. Dia bebas. Wama ba'dahu ay wama thabata, barang yang telah sabit ia barang ba'dahu ba'da qabrihi, selepas daripada zaman kubur dia lah. Kata dia ay min baqiyatil mawaqif ka'indal mahsyari wal mizani was sirat, seperti mana ketika pada mahsyar, mizan dan sirat. Itu ba'dal qabri. Bi khilafi man lam ya'mal ay wa dhalikal madhkuru thabitun, bermula demikian yang tersebut itu sabit ia, bi khilafi man lam ya'lam dhalika, orang yang tidak sama sekali mengetahui ia barang siapa, dhalika maf'ulun bih, akan demikian itu kata muhasyi ay ma dzukira min syara'i'il Islam wa in amilah. Siapa yang tidak mengetahui demikian itu, demikian itu mana? Iaitu barang yang tersebut daripada syariat Islam, meskipun dia beramal dengan dia. Orang yang tak tahu tapi beramal, meskipun dia beramal. Li'annal amala, kerana bahawasanya amal min ghairi ilmin, tanpa ilmu, ghairu sahihin, tak sah. Qala ba'dul ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tu'malu. Dia kata wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu itu, ya'malu, beramal ia, a'maluhu, amalan dia, amalan orang yang tak belajar ni, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima akan amalan tu. Meskipun beramal, dia dikira orang yang tidak mengetahui walaupun beramal. Litarkihi alwajibah, kerana meninggalnya man akan maf'ul bih, akan yang wajib. Ataupun ataf, alimahu, mengetahui ia manhu, akan madzukira tadi, tapi walam ya'mal bihi bi'ilmihi, tetapi tidak sama sekali beramal ia man bihi bi'ilmihi, dengan ilmunya. Hak tu dosa lah. Fa inna islamahu wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.